KPM. Macam ni lah baru betul matrik songsang. Dah siap dah buat matrik songsang. Betul ni. Rasanya mesti cikgu kata jawapan ni betul. Macam ni. Hai Mira. Cikgu? Macam mana dengan tugasan saya untuk cari matrik songsang? Cikgu. Dah siap cikgu. Senang je matrik songsang ni. Tunjukkan kepada saya Mira. Songsang tu terbalik kan cikgu? Okey, macam mana rupa matrik songsang ni? Macam ni lah cikgu. Matrik songsang. Bukan Mira. Salah ni Mira. Cakap songsang. Songsang kan terbalik cikgu. Bukan. Dia ada cara dia Mira. Dia ada formula dia Mira. Ada cara? Ada formula? Macam mana ni kawan-kawan? Jom masuk kelas. Matrik songsang bukan yang ni ke? Selalu rasa yang ni cikgu. Bukan kan? Apa khabar murid-murid tingkatan 5 yang sedang menonton menengah atas di Didik TV KPM? Anda bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kawan-kawan selama 1 jam kita akan belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan 5. Dan untuk bab yang akan kita pelajari pada hari ini ialah matrik songsang dalam buku teks kawan-kawan bab 2. Dan untuk hari ini kita bersama dengan seorang guru yang merupakan guru cemerlang matematik, iaitu Cikgu Nur Syafiza. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Hai Mira. Sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Cikgu dari Melaka. Betul. Dari Melaka ke negeri Pahang. Tapi bukan ke negeri Pahang cikgu ke Didik TV hari ini. Baik cikgu, sebelum kita teruskan kelas kita teruskan tajuk kita pada hari ini, tak lupa terus serta bersama dengan kita di studio ialah Cikgu Jurubahasa Isyarat, iaitu Cikgu Nur Asmawati Maddin dari SMK Sultan Abdul Samad, Kelang Selangor. Apa khabar cikgu? Sihat cikgu? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Baik, cikgu, hari ini kita nak belajar tentang matrik songsang. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita, tak lengkap kelas kalau tiada murid-murid. Ada kawan-kawan saya dalam talian yang akan menemani Mira pada hari ini. Assalamualaikum, hai. Apa khabar? Wow, baiklah cikgu. Semuanya bunga-bunga hari ini. Bunga hari ini. Jadi cikgu boleh perkenalkan mereka cikgu? Okey, baiklah. Terima kasih Mira. Okey, baiklah. Saya perkenalkan murid-murid kita pada hari ini semuanya dari SMK Kerubung, Melaka. Baiklah, yang pertama kita ada Fatin Nur Amalia binti Budiman Jawari. Kedua kita ada Nur Aina Batrisha binti Nur Azmizan. Hai. Yang ketiga kita ada Soraya binti Mak Dali. Hai Dan Soraya. yang terakhir kita ada Nur Khairunisa Kristina binti Muhammad Nur Syam. Binti Muhammad Khairul Syam cikgu. Muhammad Khairul Syam. Baru betul. Itu dia. Hai semua kawan-kawan. Salam perkenalan Mira ucapkan buat semuanya. Baik cikgu, mereka merupakan murid-murid dari sekolah cikgu sendiri, iaitu SMK Kerubung, Melaka. Baik cikgu, jom kita teruskan kelas kita untuk hari ini. Okey, terima kasih Mira. Baiklah murid-murid, pada hari ini topik kita ialah matrik songsang. Baiklah. Apa itu matrik songsang? Tentu murid tertanya-tanya, apa itu matrik songsang? Okey, untuk pengetahuan murid-murid, apa itu matrik songsang? Jika penerapan matrik A dan matrik B menghasilkan matrik identiti, maka matrik B adalah songsangan matrik A dan sebaliknya. Maksudnya jika kita ada dua matriks, matrik A kita darabkan dengan matrik B, kita dapat matrik identiti, atau matrik B kita darabkan dengan A, kita dapat matrik identiti. Maksudnya matrik B ialah songsang kepada matrik A dan matrik A ialah songsang kepada matrik B. Saya boleh ringkaskan dalam penyataan yang berikut. Penerapan matrik A dan matrik B. Penerapan matrik A dan matrik songsangan A negatif 1, itu adalah simbolnya akan menghasilkan matrik identiti. Okey. Jadi kita boleh buat kesimpulan A darab dengan matrik songsang A adalah sama dengan matrik songsang A darab dengan A sama dengan identiti. Itu adalah dia punya maksud Mira. Contoh yang pertama, baiklah kita tengok ya. Tentukan sama ada matriks 4, 1, negatif 7 dan 2 ialah matriks songsang bagi 4, 1, 7, 2. Jelaskan jawapan anda. Untuk kita tahu matrik yang warna biru tu adakah dia songsang kepada matrik yang warna hijau tu murid-murid, apa yang boleh kita lakukan ialah kita darabkan kedua-dua matriks.
Hasil darab kedua-dua matriks ini, kita akan dapati ialah jawapannya ialah matriks 9, 6, 14 dan 11. Okey, di sini kita boleh tahu bahawa hasil darabnya bukan matriks identiti. Bermaksud kita boleh membuat kesimpulan bahawa matriks 4, 1, negatif 7 dan 2 bukan matriks songsang bagi 4, 1, 7, 2 kerana hasil darabnya adalah bukan matriks identiti. Okey, itu contoh yang pertama. Bagaimana dengan contoh kita yang kedua? Baiklah, murid-murid, tentukan sama ada 2, negatif 1, negatif 7 dan 4. Matriks kita yang warna biru ialah matriks songsangan bagi 4, 1, 7, 2. Matriks warna hijau, jelaskan jawapan anda. Baiklah murid-murid, murid-murid telah belajar cara untuk mendarabkan matriks. Kita cuba iaitu matriks yang hijau tadi kita darab dengan matriks yang berwarna biru murid-murid. Dan hasilnya kita dapat matriks identiti. Okey, kita tak puas hati lagi ni. Kita nak cuba pula terbalikkan. Matriks yang biru kita darabkan dengan matriks yang hijau. Dan hasilnya masih kita dapat matriks identiti. Okey, kedua-dua hasil darab ialah matriks identiti. Kesimpulan yang boleh kita buat, maksudnya ialah matriks kita yang berwarna biru itu ialah matriks songsang bagi matriks yang berwarna hijau. Kerana hasil darab dua matriks ialah matriks identiti. Okey, baiklah. Saya nak tanya kepada murid saya, okey, siapa yang nak respon untuk ketahui apa sebenarnya maksud matriks identiti yang kita belajar sebentar tadi? Siapa nak terjawab? Silakan. Siapa nak cuba? Fatin, silakan Fatin. Okey, silakan Fatin. Apa yang saya faham teacher, matriks A apabila didarabkan dengan matriks B mendapat matriks identiti, bermakna matriks A merupakan songsang kepada matriks B dan matriks B merupakan songsang kepada matriks A. Okey. Macam mana cikgu? Betul, tepat sekali jawapan Fatin itu. Itulah sebenarnya maksud matriks songsang. Wow. Jadi kita boleh berikan sekuntum bunga untuk si gadis cantik Fatin. Wah, sekuntum bunga untuk Fatin. Tahniah Fatin. Baiklah cikgu, memandangkan Fatin dah dapat bunga, kawan-kawan pun dah faham juga apa yang dimaksudkan dengan matriks songsang tu cikgu. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan sambung lagi kelas kita selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, hari ini kita belajar tentang matriks songsang bagi mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan 5 dengan babnya iaitu bab 2 dalam buku teks anda semua. Sebentar tadi kita sudah mengetahui apa yang dimaksudkan dengan matriks songsang dan sekarang ini kita nak belajar dengan cikgu macam mana pula caranya untuk menentukan matriks songsang itu. Macam mana caranya cikgu? Okey, terima kasih Mira. Baiklah murid-murid, sekarang kita nak belajar cara untuk menentukan matriks songsang. Baiklah, macam mana sebenarnya kita nak tahu matriks songsang itu wujud ataupun tidak? Okey. Sebenarnya jika kita ada satu matriks A dengan kedudukan perkali A, B, C dan D, A, B, C dan D itu boleh menjadi sebarang nombor ya murid-murid. Jadi kita nak cari matriks songsang bagi A, ini merupakan formulanya iaitu 1 per A darab dengan D. Okey. A darab dengan D adalah satu pasangan, kita tolakkan dengan B darab dengan C. Kemudian murid-murid, pasangan yang pertama itu sebenarnya mereka akan berubah tempat iaitu A akan berubah tempat dengan D. Kemudian apa yang berlaku kepada pasangan kita yang kedua? Apa berlaku kepada B dan juga C? B akan berubah simbol. Maksudnya jika B kita adalah positif, dia akan menjadi negatif. Manakala jika B adalah negatif, dia akan menjadi positif. Begitu juga dengan C. Saya ulang semula, pasangan pertama akan berubah tempat, manakala pasangan yang kedua akan berubah simbol. Namun begitu murid-murid, ada syaratnya. Yang bawah ini kita kenali sebagai penentu dan syaratnya ialah penentu tidak boleh sama dengan sifar. Jika penentu sama dengan sifar, maka matriks songsang tidak wujud. Baiklah, mari kita lihat contoh yang pertama. Tentukan sama ada matriks songsang wujud atau tidak.
Bagi A, 1, 2, 4, 8. Baiklah, untuk menentukan kewujudan matrik songsang, kita perlu mengira penentunya, iaitu A darab dengan D, tolak B darab dengan C. Baiklah, A darab dengan D iaitu 1 darab dengan 8, tolak 2 darab dengan 4. Jadi kita akan dapat 8 darab dengan 8. Kita akan dapat jawapan sifar. Jadi, bila penentu sama dengan sifar, saya nak tanya dengan murid-murid saya yang berada dalam talian. Murid-murid, kalau penentu dia sama dengan sifar, soalan saya, adakah matrik songsang bagi A wujud ataupun tidak? Siapa nak respon? Siapa nak cuba? Silakan. Okey, Kristina. Silakan, Kristina. Confirm tak wujud, teacher. Confirm tak wujud. Sebab apa, Kristina? Sebab penentu dia sama dengan sifar, teacher. Okey, bagus, Kristina. Betul, tepat sekali. Apabila penentu sama dengan sifar, maka matrik songsang A tidak wujud, ya murid-murid. Kita tengok pula contoh kita yang kedua. Diberi B, M negatif 6, 1 negatif 2. Hitung nilai M jika matrik B tidak mempunyai matrik songsang. Dalam pernyataan ini, dia cakap B tidak mempunyai matrik songsang. Okey, saya nak tanya murid-murid saya, apa yang murid-murid faham tentang B tidak mempunyai matrik songsang? Siapa nak respon? Siapa nak respon? Okey, Aina. Silakan, Aina. Silakan, Aina. Kalau B tidak mempunyai matrik songsang, maknanya penentu dia mesti Betul? Maknanya dia cakap penentunya adalah sama dengan sifar. Jadi daripada sini murid-murid, apabila tidak mempunyai matrik songsang, penentu sama dengan sifar, apa yang murid-murid perlu lakukan? Murid-murid perlu mengira penentunya, iaitu A, iaitu M. Kita akan darabkan dengan negatif 2. Kemudian kita akan tolakkan dengan B darab dengan C, iaitu negatif 6 darabkan dengan 1. Jawapan dia adalah sama dengan sifar. Murid-murid boleh menyelesaikan persamaan linear ini, iaitu negatif 2M tambah 6 sama dengan sifar. Apabila murid-murid menyelesaikannya, murid-murid akan dapati bahawa nilai M adalah sama dengan 3. Kita teruskan lagi dengan contoh kita yang ketiga. Okey, tentukan sama ada matrik songsang wujud atau tidak bagi matrik C. Baiklah, kalau kita nak tahu wujud atau tidak matrik songsang, kita perlu mengira dia punya penentu, betul? Jadi kita kira dia punya penentu. Apakah penentunya? A darab dengan D iaitu 3 darab dengan 4. Kita tolakkan dengan B darab dengan C, 5 darab dengan 2. Okey, bila kita kira kita dapat 12 tolak dengan 10. Jadi jawapan kita adalah 2. Apabila penentu sama dengan 2, saya nak tanya dekat murid-murid saya, siapa agaknya nak respon? Agaknya matrik songsang bagi C wujud ataupun tidak? Siapa nak respon? Wujud ataupun tidak? Siapa nak cuba? Silakan. Soraya, silakan. Soraya. Wujud, teacher, sebab penentu dia kan 2, tak sama dengan sifar. Okey, betul. Apabila penentunya 2 tak sama dengan sifar, maka matriks bagi C sebenarnya adalah wujud. Baiklah murid-murid, bila dia kata wujud, jadi kita boleh cari matriks songsangnya, betul? Ini adalah cara untuk mencari matriks songsang. Baiklah murid-murid, sebenarnya kita ada formula, kita ada cara. Murid-murid ikut cara dalam formula ni, murid-murid dapat mencari matriks songsang dengan betul dan tepat. Apabila kita ada matriks C, okey, ini adalah simbol bagi matriks songsang C. Okey, apa yang perlu kita buat? Ini adalah tapak bagi matriks songsang. Yang bawah ini adalah penentu. Jadi murid-murid, penentu macam yang kita belajar tadi, iaitu A 3, kita darabkan dengan D 4, tolakkan dengan B. Apa B dia, Mira? 5 dan C dia 2. Kemudian kita ada 2 pasangan macam yang saya terangkan sebentar tadi. Pasangan yang pertama akan berubah tempat. Bermaksud A dan juga D akan berubah tempat. Maksudnya 4 akan naik atas, bertukar tempat dengan 3 akan turun ke bawah. Apa pula berlaku dengan 5 akan berubah simbol. Pasangan kedua berubah simbol. Jika dia adalah positif, dia akan jadi negatif 5. Bagaimana dengan 2? Jika dia adalah 2, dia akan jadi negatif 2. Pandai, Mira. Kemudian murid-murid boleh mengira penentu. Okey, boleh mengira penentu yang bawah ini, dan murid-murid akan dapati jawapan dia 1/2. Kemudian murid-murid salin semula matrik yang murid-murid telah ubah suai tadi. Dan belum berakhir lagi murid-murid.
pecahan 1/2 tadi, murid-murid perlu darabkan dengan setiap unsur di dalam matrik yang murid-murid telah ubah suai tadi. Maksudnya, 1/2 darab dengan 4, murid-murid akan dapat 2. 1/2 darab dengan negatif 5, murid-murid akan dapat negatif 5/2. 1/2 darab dengan negatif 2, murid-murid akan dapat negatif 1. Dan akhir sekali, 1/2 darab dengan 3, murid-murid akan dapat 3/2. Inilah dia Mira matrik songsang C. Okey. Baiklah murid-murid, mari kita kira bersama-sama sekali lagi untuk kita fahami dan juga mendalami konsep matrik songsang ini ya, dengan contoh yang keempat. Katakanlah saya ada matrik D iaitu 2, 3, negatif 1 dan juga 3. Okey, macam mana simbol untuk matrik songsang D? Ini adalah simbol untuk matrik songsang D. Manakala ini adalah tapak bagi matrik songsang. Baiklah, seperti yang saya cakap tadi, di bawah itu adalah 1 per penentu. Baiklah, saya nak tanya murid-murid saya, siapa yang nak kirakan penentu? Nak letak apa kat bawah tu? Siapa nak respon? Sila angkat tangan anda. Angkat tangan, siapa nak cuba respon untuk penentu di bawah? Okey, siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Okey, penentu siapa nak cuba? Untuk penentu? A darab dengan D. Siapa nak cuba? Ada? Okey, Fatin. Silakan Fatin. Apa yang kita perlu letak bawah tu ialah penentu, iaitu A darab dengan D dan B darab dengan C, teacher. Okey, apa nombor yang kita nak letakkan tu Fatin? Kita letakkan 2 darab dengan 3. Okey. Kita letakkan dengan 3 darab dengan negatif 1. Okey, terima kasih Fatin. Bagaimana pula dengan kotak yang seterusnya? Kita perlu melakukan modifikasi kepada matrik D. Okey, baiklah. Untuk pasangan yang pertama, murid-murid. Pasangan yang pertama, apa berlaku dengan pasangan pertama ya? Siapa nak respon? Pasangan yang pertama. Okey, Aina. Silakan Aina. Apa jadi dekat pasangan pertama, Aina? Okey, Aina, unmute mic. Pertama akan bertukar tempat. Okey. Pasangan pertama akan berubah tempat. A akan jadi D akan jadi A. Maknanya 3 dan 2 akan bertukar tempat. Okey, betul. 3 dan 2 akan berubah tempat. Okey, bagaimana pula dengan pasangan kita yang kedua? Apa berlaku dekat pasangan kedua ya? Siapa yang nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab untuk pasangan kedua? Okey, Kristina nampak macam dah bersedia. Kristina, apa berlaku? Pasangan kedua, kita akan ubah tanda dia, teacher. Jadi positif 3 akan jadi negatif 3 dan negatif 1 akan jadi positif 1. Okey, pandai. Begitu yakin ya. Macam peguam. Baiklah, kemudian kita akan teruskan untuk mengira penentunya tu. Okey, siapa nak bantu teacher untuk kira penentu tu? Yang bawah tu 1 per berapa ya? Siapa yang dah kirakan? 1 per? Okey, si Comel Suraya. Silakan. Berapa Suraya penentu dia? Saya dapat 9, teacher. Okey, so jawapan dia adalah 1 per 9. Kemudian kita nak buat apa? Sebelah tu nak letak apa Suraya? Kita letak balik dia punya matrix yang kita dah tukar tadi. Betul, pandai. Kita letak semula. Salin saja murid-murid matrik yang telah kita ubah suai tadi. Dan akhir sekali, apa yang perlu kita buat murid-murid untuk jawapan akhir ni? Dah selesai ke belum ni? Belum. Nak buat apa lepas ni? Siapa nak cuba? Lepas ni, step yang terakhir nak buat apa? Mungkin Kairunisa nak cuba? Kairunisa nak cuba? Oh, Aina. Okey, Aina nak buat apa lepas tu, Aina? Silakan Aina. Lepas tu kita darabkan 1 per 9 tu dengan matriks yang kita sudah salin tadi tu. Okey, jadi 1 per 9 darab dengan 3. Apa jawapan dia, Aina? 1 per 3 negatif 1 per Okey, 1 per 3. 1 per 9. Okey. Lepas tu 1 per 9 darab dengan 1, kita akan dapat 1 per 9. Kemudian 1 per 9 kita darabkan dengan 2. Kita akan dapat 2 per 9. Dan inilah dia matrik songsang bagi D. Baiklah murid-murid. Murid-murid dah tahu langkah demi langkah. Sekarang mari kita buat dan cari matrik songsang. Mungkin saya bagi masa untuk murid-murid yang berada di rumah dan yang berada di dalam talian untuk mengira ataupun menentukan matrik songsang bagi E. Okey, sekejap lagi kita bincang dan kita bandingkan jawapan kita bersama ya. Boleh, cikgu. Okey, tak susah pun Mira. Ada 1, 2, 3. 3 step je untuk cari matrik songsang sebenarnya. Betul. Jika kita gunakan tapak matrik yang betul.
Okey, kita kira dengan tepat, kita masukkan nombor dalam kalkulator dengan tepat, kita pasti akan dapat jawapan yang cepat dan juga tepat. Ya, kan? betul cikgu. Yang paling penting sekali, ingat tau kawan-kawan, keyword dia ataupun formula dia ialah untuk pasangan pertama, tukar tempat, untuk pasangan kedua, tukar simbol. Betul kan cikgu? Betul, pandai. Jangan tersilap. Baik cikgu, kita boleh tanya kawan-kawan kita macam mana ni, ada yang dah siap ke? Kalau dah siap, mungkin boleh angkatkan whiteboard masing-masing. Okey, Untuk murid-murid, matrix kalau dah siap, sosial. boleh angkat whiteboard masing-masing. Okey, nampaknya ada yang dah siap tu. Fatin Amira. Laju. Laju. Okey, Fatin dah siap ya, Fatin? Ha-ha. Okey, Fatin, apa jawapan Fatin? Jawapan untuk matrik songsang E, Fatin? Silakan Fatin. Untuk matrix songsang E, saya dapat 1, 3/2 dan 2. Okey, boleh Fatin tunjukkan whiteboard Fatin dan boleh Fatin tolong terangkan jawapan Fatin. Macam mana agaknya Fatin dapat jawapan tu? Okey, silakan Fatin. Pertama sekali, saya masukkan penentu dia terlebih dahulu, iaitu 4 darab dengan 2, tolak dengan negatif 2, darab dengan negatif 3. Kemudian, kita darabkan pecahan awal dia tu, kita akan dapat 1/2. Kita darabkan dengan matriks yang telah kita susun balik, dan kita akan dapat balik jawapan dia 1, 3/2 dan 2. Okey, terima kasih Fatin. Mari kita bandingkan dengan jawapan di skrin kita ya murid-murid. Baiklah, Baik. macam penentu tadi Fatin dah sebutkan bagaimana dengan matrik yang kita ubah suai tadi murid-murid. Bagi pasangan yang pertama, kita akan ubah tempat, bermaksud 2 akan naik atas. Betul Mira? Betul cikgu. 4 nak pergi mana tu Mira? Pergi bawah cikgu. Betul, pandai Mira. Macam mana pula dengan negatif 2 Mira? Bertukar menjadi positif 2. Betul. Macam mana dengan negatif 3 Mira? Menjadi positif 3. Pandailah Dak Mira ni. Okey, kemudian kita akan kira penentu dia, betul? Betul. So, penentu dia tu kita akan dapat sama dengan 2. Dua. Baiklah murid-murid. Kemudian kita nak buat apa? Kita hanya salin semula matrik yang telah kita ubah suai tadi. Dan akhir sekali jawapan kita tadi, kita akan darabkan iaitu 1/2. Kita akan darabkan dengan setiap unsur di dalam matrik itu tadi. 1/2 darab 2 kita akan dapat 1. 1/2 darab dengan 2 kita akan dapat 1. 1/2 darab dengan 3 kita akan dapat 3/2. pandai Mira. 1/2 darab dengan 4 kita akan dapat 2. Dan inilah dia matrik songsang bagi E. Mudah kan Mira? Ya, mudah cikgu. Ya. Mudah sangat. Baik cikgu, tadi kita tengok kawan-kawan saya dapat jawab semuanya dengan tepat. Berapa ganjaran untuk mereka semua ni cikgu? Okey, disebabkan semuanya gadis-gadis, kita berikan mereka sekutum bunga seorang. Wah, baiklah, tahniah semuanya berjaya dapat sekuntum mawar merah. Dapat mawar merah. Ini mawar merah jambu, kuning dan juga ada warna ungu. Baik cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita dah tahu bagaimana caranya nak menentukan matrik songsang. Matrik tu songsang ke tak songsang, matrik tu wujud ke tak wujud. Kita dah tahu. Dan sekarang ni kita nak tahu pula macam mana caranya untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan matrik songsang. Bersama-sama dengan Mira, iaitu Cikgu Syafiza dan juga kawan Mira dalam talian. Ada 4 orang kesemuanya. Jadi jom cikgu, kita belajar sama-sama. Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih Mira. Baiklah murid-murid. Sekarang kita nak belajar untuk menyelesaikan masalah melibatkan matriks. Baiklah murid-murid. Sekarang jika kita ada persamaan linear serentak, sebenarnya kita boleh menyelesaikannya dengan menggunakan kaedah matriks mengikut langkah-langkah yang berikut. Okey. Jika kita ada persamaan linear serentak, biasanya kita akan diberikan 2 persamaan linear. Persamaan linear tersebut boleh kita tukarkan kepada persamaan matriks. Kemudian kita akan menyelesaikannya menggunakan persamaan ataupun menggunakan kaedah matrik. Jika murid-murid lihat pada kotak yang ketiga tu mungkin agak complicated dan merusingkan murid-murid, betul? Jangan risau murid-murid, saya akan terangkan dengan lebih jelas pada contoh saya yang ini. Baiklah murid-murid, selesaikan persamaan linear serentak di bawah dengan menggunakan kaedah matriks.
Apabila dia cakap selesaikan persamaan linear serentak, diberikan kita 2 persamaan linear. Maksudnya ialah apa murid-murid? Murid-murid dikenaki untuk mencari berapakah nilai X dan berapakah nilai Y. Okey, apakah langkah yang pertama murid-murid? Langkah yang pertama, ini merupakan tapak bagi persamaan matriks. Bermaksud, untuk kotak yang pertama ini, murid-murid perlu meletakkannya dengan perkali bagi X dan juga Y. Bermaksud, perkali ataupun nombor lah dalam erti kata yang lain. Okey, nombor dekat sini bagi X kita tak nampak, tapi nombor itu wujud. Ingat, nombor yang paling istimewa dalam dunia adalah nombor 1. Dia tiada, kita tak nampak, invisible, tapi nombor itu wujud. So, nombor yang pertama adalah nombor berapa? Nombor 1. Okey, kemudian kita letakkan perkali untuk Y, iaitu negatif 2. Okey, negatif 2. Kemudian kita letakkan perkali untuk X, iaitu 3. Dan kita letakkan perkali untuk Y, iaitu negatif 4. Pada kedudukannya murid-murid. Kemudian murid-murid, okey, kita akan letakkan pemboleh ubah. Dalam kes kita ini, pemboleh ubah kita adalah X dan juga Y. Kita samakan dengan jawapan. Jawapan kita ialah 1 dan juga 4. Okey, seterusnya murid-murid. Untuk langkah yang kedua, ini adalah kita nampak ini adalah kita dah familiar betul dengan tapak ini. Ini merupakan tapak bagi matriks songsang X dan juga Y. Di bawah tu adalah penentu. Di mana A kita akan darabkan dengan D, iaitu 1 kita akan darabkan dengan negatif 4. Kita akan tolakkan dengan apa, Mira? Dengan C darab dengan B. Okey, Iaitu negatif 2 darabkan dengan 3. Betul. Okey, baiklah. Bagi pasangan yang pertama. Okey, Mira. Pasangan yang pertama, apa berlaku pada pasangan yang pertama, Mira? Pasangan yang pertama akan ditukar tempat mereka, cikgu. Betul, iaitu antara A dan juga D. Bagus, Mira. Maknanya, apa jadi dekat negatif 4, Mira? Negatif 4 akan naik ke atas. Bagus, betul. Bagaimana dengan 1, Mira? 1 akan turun ke bawah. Yes, betul. Tepat sekali. Bagaimana pula dengan pasangan kita yang kedua? Dia akan berubah simbol. Okey, apa berlaku dengan negatif 2? Akan menjadi positif 2. Bagaimana dengan 3, Mira? 3 macam mana kawan-kawan? Betul. 3 akan menjadi negatif 3. Pandai. Dan jangan lupa murid-murid, kita ada jawapan, betul? Lepas kita dah letak tapak untuk matriks songsang ini, kita jangan lupa kita letak matriks bagi jawapan tersebut. Baiklah, selepas itu murid-murid, bagi langkah yang ketiga ialah kita perlu mengira dia punya penentu. Okey, murid-murid boleh tekan kalkulator dan kira, kita akan dapat jawapan penentu dia adalah sama dengan 2. Jadi 1/2. Tara, banyaknya. Apa nak letak dekat situ? Jangan runsing, jangan bimbang. Ada caranya, kita darabkan. Nampak tak yang saya highlight warna kuning tu? Okey, depan darab dengan depan, belakang darab dengan belakang. Bila maknanya negatif 4 darab dengan 1. 2 darab dengan 4. Ingat murid-murid, kita kena tambahkan ya. Kemudian untuk kotak kosong yang di bawah tu murid-murid, kita akan darabkan. Yang saya highlight tu. Apa dia, Mira? Negatif 3 kita darabkan dengan 1. Kita tambahkan dengan 1 darab 4. 1 darab dengan 4. Kemudian murid-murid, kita ingin mencari X dan juga Y, betul? Jadi kita akan salin semula dia punya penentu, iaitu 1/2. Kita akan selesaikan. Yang pertama tadi kita akan dapat 4. Yang kedua kita akan dapat 1. Kemudian apa yang murid-murid perlu lakukan ialah murid-murid perlu darabkan 1/2 perlu darabkan dengan 4. Murid-murid akan dapat jawapannya adalah 2. Dan 1/2 murid-murid perlu darabkan dengan 1. Jawapannya adalah 1/2. Belum berakhir lagi. Murid-murid kena ingat, jika murid-murid meninggalkan jawapan akhir sebegini, okey, murid-murid kehilangan 1 markah. Jadi murid-murid kena jawab soalan. Bila dikata selesaikan, maksudnya murid-murid perlu cari nilai X dan juga nilai Y. Jadi murid-murid perlu mengeluarkan jawapan. So, keluarkan jawapan. X berapa nilai dia? 2. Dan Y nilainya ialah 1/2. Okey, ini adalah langkahnya murid-murid. Mari kita cuba lagi, kita buat sama-sama untuk kita memahami, okey, cara untuk menyelesaikan persamaan linear serentak ini. Contoh 2. Baiklah murid-murid, ini adalah kita punya persamaan linear. 2P tolak dengan Q sama dengan 8 dan P tambah dengan Q sama dengan 1. Ya murid-murid, apa yang perlu kita buat? Tapak yang pertama, kita perlu menulisnya dalam persamaan matriks. Baiklah, saya nak tanyalah dekat murid-murid saya, untuk persamaan matriks ni siapa nak cuba bantu saya? Siapa nak cuba bantu, cikgu? Boleh angkat tangan. Okey, siapa nak cuba? Okey, Soraya. Silakan Soraya. Okey, Soraya nak letak apa tu, Soraya?
Okey, silakan Suraya. Letak nombor 2. 2, kemudian? Nombor 2. Okey, Negatif 1. betul. 1 1 dan? dan 1. Okey, bagaimana dengan pemboleh ubah Suraya? 1. Pemboleh ubah dia apa Suraya? Pemboleh ubah dia P dengan Q. Okey, betul. P di atas, Q di bawah. P dan Yang Q. hujung tu kita nak letakkan apa Suraya? Letakkan jawapan dia. Okey, iaitu? Jawapan 8 dengan 1. Okey, 8 dan juga 1. Betul. Baik. Kemudian kita akan salin dia punya tapak untuk matriks songsang ya murid-murid. Baiklah, siapa nak bantu saya untuk lengkapkan tapak bagi matriks songsang? Siapa? Siapa nak cuba? Baiklah, silakan. Okey, Kristina, silakan Kristina. Silakan, Nak letak Kristina. apa kat bawah tu Kristina? Penentu yang pertama, kita akan letak 2 darab dengan 1. Ditolakkan negatif 1 darab 1. Okey, lepas tu kita nak kena ubah suai kan Kristina? Bagi tahu dengan teacher pasangan yang pertama apa berlaku kat dia? Pasangan pertama, kita akan ubah tempat dia. Jadi 1 dekat atas, 2 dekat bawah. Okey, bagaimana dengan pasangan kedua? Apa berlaku ya Kristina? Pasangan kedua, kita ubah tanda dia. Jadi negatif 1 jadi 1 dan positif 1 jadi negatif 1, teacher. Okey, pandai. Dah selesai ke macam ni Kristina? Ada tak lagi nak tambah apa-apa? Belum, teacher. Kita kena letak jawapan dekat belakang dia. iaitu Ya, 8 dan pandai. 1. Okey. Baguslah Kristina. Betul, tepat. Kita kena letakkan jawapan. Terima kasih Kristina. Bijak. Mesti banyak makan kismis ni. Kemudian kita akan tuliskan semula P dan juga Q. Okey, kita kena kira lah dia punya penentu kan. Baiklah, siapa nak bantu teacher untuk kirakan penentu? Siapa? Siapa nak cuba untuk kira Siapa nak penentu? cuba? Okey. Fatin, silakan Fatin. Fatin. Untuk penentu teacher, kita darabkan nombor 1 darab dengan 8, tambahkan pula 1 darab dengan 1. Okey. Oh, dia dah pergi situ ya. Okey, betul. 1 darab dengan 1. Okey, baiklah. Kemudian? Kemudian? Pantas ya Fatin ya? Pantas Dia satu step lebih daripada Ya. kita ya. Mungkin lain laju. Kemudian? Ya, Fatin. Kita darabkan negatif 1 darab dengan 8, Okey. tambahkan dengan 2 darab dengan 1. Okey, betul. Okey, lepas tu apa yang berlaku? Kita perlu selesaikan. Betul, Fatin? Okey, baiklah Fatin. Bantulah Betul, kita untuk mengira di sini, Fatin. Silakan, Macam Fatin. mana bila Fatin selesaikan matrik tersebut? Fatin dapat apa? 1/3 darab dengan apa, Fatin? 1/3 tu saya dapat 9 dan juga negatif 6. Baik. Jadi 1/3 darab dengan 9 kita akan dapat 3 dan 1/3 darab dengan negatif 6 kita akan dapat negatif 2. Negatif 2. Biarkan macam tu je ke Fatin? Nak biar macam tu je ke? Macam tu juga? Oh, tidak. Boleh, Oh, tidak ya. markah. Betul. Okey, so nak buat apa? Kita keluarkan jawapan dia. P sama dengan 3 dan Q sama dengan negatif 2. Okey. Okey. Betul. Tepat sekali murid-murid. Kita bila dah buat 2-3 kali baru kita nampak flow dia Betul. kan. Baiklah, mari sama-sama kita buat contoh kita yang seterusnya. Okey, murid-murid, kita ada 3R tambah 2S sama dengan 4. Baiklah. Okey, kemudian kita ada 9R tambah 4S sama dengan 14. Baiklah, murid-murid. Okey, murid-murid kita tinggal 2 orang. Baiklah, murid-murid yang berada di rumah, kita teruskan perjuangan kita, murid-murid. Mari kita selesaikan persamaan linear serentak ini menggunakan kaedah matriks. Boleh, senang Okey. je ni. Tuliskan dekat whiteboard ya, murid-murid. Baiklah. Sekejap lagi kita bandingkan jawapan kita ya. Adakah anda akan dapat jawapan yang sama Sama? dengan saya di sini? Kalau saya rasa sama ni cikgu sebab saya rasa murid-murid dekat rumah dah faham ni sebenarnya. Bukannya susah pun 6 langkah je kan. Tapi yang penting jangan tersilap langkah. Jangan tersilap langkah. Jangan salah picit kalkulator. Bahaya tu. Berbahaya tu. Baik, macam mana kawan-kawan? Ada yang dah siap? Okey, kalau Okey. dah siap boleh angkatkan whiteboard ya. Sayang-sayang.
Baiklah. Cikgu, saya nak tanya cikgu, kalaulah murid kan mereka tidak tinggalkan jawapan akhir dengan menulis R sama dengan berapa, S sama dengan berapa, maka mereka tidak dapat markah lah cikgu. Biasanya untuk satu pemboleh ubah tu kita akan ada satu markah. Untuk contohnya X dengan Y. X satu markah, Y satu markah. Sayanglah rugilah cikgu, nanti. betul rugi. Ingat, bila kita buat pengiraan, kita sebenarnya menjawab soalan. Bila dia kata selesaikan persamaan linear tu, maksudnya kita kena cari pemboleh ubah. Kalau dalam kes kita contoh 3 ni, R dan juga S, kena cari R nilai dia berapa, S nilai dia berapa. Jadi kena keluarkan jawapan. Ya murid-murid, ingat tu. Ingat tu. Okey, baiklah cikgu. Kita nak tengok macam mana jawapan kawan-kawan saya. Nampaknya ketua kelas kita Fatin Nur Amalia dah siap cikgu. Oh, Fatin Nur Amalia dah siap. Begitu panjang penyelesaiannya. Bagaimana dengan yang lain? Boleh? R dia dapat berapa tu Fatin? R. Dia kata good. R berapa tu? Dapat R 2. S negatif 1 ya? Betul ya? Betul. Okey, mari kita bandingkan jawapan dengan jawapan kita di sini. Baiklah Mira, mari kita penuhkan kotak-kotak yang ada tu Mira. Baiklah, jom, kita cikgu. penuhkan dengan dia punya perkali, betul Mira? Okey, so perkali bagi R adalah 3. Kemudian perkali bagi S adalah 2. Betul? Betul. Okey, bagaimana pula dengan R yang bawah tu Mira? Berapa perkali dia? 9. 9. Bagaimana dengan S? S 4. Okey, apa pula kita punya pemboleh ubah Mira? Pemboleh ubah kita ialah RS. RS, baiklah. Macam mana dengan jawapan? 14. 4 dan juga 14, betul? Okey, kemudian kita akan tulis kita punya tapak bagi matrik songsang, betul? Betul. Kita tanya murid kita lah Mira. Jom, Kita cikgu. memang dah pandai dah. Baiklah, siapa nak cuba jelaskan tentang tapak matrik songsang? Boleh angkat tangan. Angkat Siapa? tangan. Okey, nampaknya. Siapa nak cuba? Suraya ke? Suraya ke? Fatin ke? Suraya nak cuba? Silakan. Untuk matrik songsang. Okey, Suraya, silakan Suraya. Silakan Suraya. Penentu dia Suraya. Jelaskan jawapan Suraya dekat penentu. Step kedua tu. Tak buka Suraya, mic buka kot. mic Suraya. Mic sayang. Tak dengar suara. 3 darab dengan 4. Okey. Tolakkan dengan? Tolak dengan 2 darab 9. Okey. Lepas tu apa berlaku dekat kita punya matrik tu Suraya? 3 akan berubah tempat dengan 4. Okey. Bagaimana dengan pasangan kedua? 2 akan berubah simbol. 2 akan jadi negatif 2. Okey. 9 akan jadi negatif 9. Okey, pandai. Macam tu je ke Suraya? Lepas tu nak darab dengan apa ya? Dengan jawapan dia teacher. Iaitu? 4 dengan 14. Okey, 4 betul. dengan 14. Bagus Suraya. Kemudian kita akan mengira dia punya penentu, murid-murid. Penentu dia adalah bila kita kira, kita akan dapat jawapan dia adalah negatif 6. Ingat ni murid-murid, saya nak tekankan cara untuk menulisnya. Kalau kita ada tadi 1/2, kita dapat penentu dia 2, kita akan tulis macam ni, betul? Betul. Tapi sekarang penentu kita dapat negatif 6. Kita tak boleh tulis 1/-6. Cara ni salah ya murid-murid. Cara yang sebenar ialah negatif tu kita letakkan di tengah-tengah. Sebegini. Ini cara yang betul untuk menulisnya ya murid-murid. Kemudian kita akan darabkan, okey? Iaitu kita akan darabkan laju dan juga baris. So 4 darab dengan 4 kita tambahkan dengan negatif 2 darab dengan 14. Kemudian kita darabkan pula negatif 9 darab dengan 4. Baiklah. Kita tambahkan dengan apa Mira? Kita akan tambahkan dengan 3 darab dengan 14. Okey. Kemudian kita salin saja murid-murid kita punya matrik tadi iaitu negatif 1/6. Baiklah. Kita selesaikan, kita akan dapat negatif 12 dan 6. Akhir sekali kita akan darabkan pecahan tadi. Negatif 1/6 darab dengan negatif 12, kita akan dapat 2. Dan negatif 1/6 darab dengan 6, kita akan dapat jawapannya negatif 1. Jangan lupa untuk menuliskan jawapan anda. Ya, Betul. betul. Keluarkan jawapan iaitu R sama dengan 2 dan S sama dengan berapa Mira? Sama dengan negatif 1. Itulah dia. Kan senang tu. Wah, betul. Baik cikgu. Kawan-kawan saya semuanya betul cikgu. Macam mana dengan bunga untuk mereka cikgu? Okey, disebabkan terlalu cemerlang kita bagi 2 kuntum setiap seorang. Dapat 2 kuntum setiap seorang. Seronoknya. Baik cikgu. Sambil-sambil saya nak letak bunga ni pada kawan-kawan saya, kita nak sambung berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana tau? Jangan ke mana Jangan ke mana-mana. Hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Dapat bunga.
KPM. Apa yang dimasukkan dengan matrik songsang tu ada dua pasangan. Di mana pasangan pertama A dengan D akan berubah tempat. Pasangan kedua C dengan B akan menjadi berubah simbol. Itu yang dimasukkan dengan matrik songsang. Jadi sekarang cikgu di segmen ini apa yang kita nak lakukan ni cikgu? Okey, terima kasih Mira. Baiklah murid-murid, untuk segmen ini ialah segmen uji minda. Mari kita menguji minda murid-murid kita setelah mereka belajar sebentar tadi. Baiklah, untuk soalan pertama. Diberi G 2, 1, 3 P. Hitung nilai P jika matrik G tidak mempunyai matrik songsang. Agaknya berapakah nilai P kita kalau G tidak mempunyai matrik songsang? Berapa tu? Okey, cepat murid-murid kalau dah siap. Murid-murid yang berada di rumah juga boleh mencuba. Sekejap lagi kita bandingkan jawapannya. Murid-murid yang berada dalam talian kalau dah siap, boleh angkatkan whiteboard anda. Boleh tunjukkan. Tidak mempunyai matrik songsang. Maksud tidak mempunyai matrik songsang tu cikgu, apa yang cikgu tadi? Macam mana dengan penentu dia? Sama dengan berapa? Cikgu tanya. Sama dengan berapa? Saya rasakan cikgu yang tidak mempunyai matrik songsang ni cikgu, dia sifar. Betul. Pandai Okey dah. Okey. Nampak macam tadi Kristina. Nak cuba terangkan jawapan Kristina ke? Silakan Kristina. Kalau G tidak mempunyai matrik songsang tu maksud dia apa? Maksud dia penentu dia tak sama dengan sifar teacher. Sama ke tak sama? Sama. Tak sama dengan sifar. Tak sama. Kalau tidak mempunyai matrik songsang, okey, tak sama dengan sifar. Okey, jadi sama dengan sifar sebenarnya. Okey, jadi Jadi terangkan. saya darabkan, saya buat 2 darab P tolak 3, saya darab dapat Okey, P. dan jawapan dia P sama dengan 3/2. Ya, betul murid-murid. Ingat, jika G tidak mempunyai matrik songsang, maksudnya penentu sama dengan sifar. Okey, penentu sama dengan sifar. Sama jawapan kita macam jawapan Kristina. Okey, kita selesaikan persamaan linear tersebut dan kita dapati P sama dengan 3/2. Macam mana dengan jawapan murid-murid yang lain? Sama ke dengan Kristina? Sama? Angkatkan. Okey, Soraya sama? Okey, sama. baiklah. Very good. Okey, kita teruskan dengan uji minda 2. Selesaikan persamaan linear serentak di bawah dengan menggunakan kaedah matriks. Kita ada 5x tolak 5y sama dengan 6. 2x tolak 3y sama dengan 2/1. Baiklah murid-murid, anda ada 1 minit dari sekarang. Anda ada 1 minit dari sekarang. Mendebarkan kan nak buat? Macam mana ni dengan menggunakan kaedah matriks? Kalau guna kaedah matriks, ada tapak matriksnya. Betul. Kan cikgu? Macam mana ni? X dan juga Y. Betul. Macam ni cikgu. Kalau macam tu kita panggil siapa cikgu? Aina? Fatin. Fatin. Fatin nak cuba untuk jawab? Silakan Fatin. Okey, silakan Fatin. Okey, Fatin, terangkan jawapan anda. Okey, silakan Fatin. Apa jawapan Fatin? Untuk saya dapat X sama dengan 1.5 dan Y sama dengan 1.3. Okey. Bagaimana dengan jawapan kita? Tengok Mira, jawapan X kita berapa tu Mira? X-nya ialah 1.5 cikgu. Y kita berapa? Y ialah 0.3. Ya, maknanya jawapan kita sama dengan jawapan Fatin. Ingat murid-murid, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Jika murid mengikuti ke-6 langkah ini, murid pasti dapat menjawab dengan tepat dan juga cepat. Baiklah murid-murid. Betul tu cikgu. Memandangkan Fatin dah dapat cikgu, berapa bunga untuk Fatin? Tadi Kristina dia dapat jawab betul. Dan semua murid dapat jawab dengan baik. 1 bunga setiap seorang. Wah, 1 bunga setiap seorang mereka. Tahniah kawan-kawan. Okey cikgu. Memandangkan kita pun dah sampai penghujung kelas cikgu, sedikit rumusan ringkas daripada cikgu. Silakan. Okey, baiklah murid-murid. Pada hari ini kita belajar tentang, pertama, kita belajar tentang maksud matrik songsang. Kedua, kita belajar tentang menentukan sama ada matrik songsang itu wujud ataupun tidak. Ketiga, kita belajar cara untuk menentukan matrik songsang. Dan yang terakhir tadi kita belajar cara untuk menyelesaikan persamaan
Ini serentak dengan menggunakan kaedah matriks. Itu yang kita belajar hari ni lah. Wow, macam mana? Faham kan? Mudah je sebenarnya. Dan kalau mereka di rumah ingin memahamkan lagi tentang tajuk kita pada hari ini, di mana mereka boleh dapatkan sumber rujukan cikgu? Okey, tentunya mereka boleh dapatkan di portal terbaik iaitu portal Delima KPM. Yes, dan macam mana cikgu? Murid-murid kita hari ini cikgu, mereka memang fokus, sporting. Bagaimana pentaksiran mereka? Okey, baiklah. Pentaksiran mereka pada hari ini saya boleh bagikan sebagai pentaksiran yang cemerlang. Wah, tanya semua. Beri tepukan untuk diri anda. Macam ni lah murid-murid SMK Kerubung Melaka. Memang hebat. Terima kasih bapaknya cikgu atas kesudian meluangkan masa bersama dengan kami dan mencurahkan ilmu kepada semua yang sedang menonton. Terima kasih juga kepada cikgu jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami pada hari ini. Teruskan setia menimba ilmu di menengah atas untuk lebih banyak lagi informasi yang menarik. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Wah, cikgu bestnya. Dapat bunga-bunga. Didik TV KP